Abang tengok ni. Hanafi berduaan. Kantoi. Boleh kita akan stop. Okay, there's something wrong. Kenapa orang pelik dengan aku? Aku boleh jerit bagi satu jiran dengan aku. Jangan cabar aku, Hanafi. Kau tahu aku macam mana kan? Ini rumah Ibn Lugas. Aku cakap dengan kau letak. Aku terima. Aku cakap dengan kau letak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farnazra binti Muhammad Fairuz. Nombor kad matrik saya KID 210504060. Tajuk pada hari ini yang akan saya bentangkan adalah talak. Talak dari segi bahasa bermaksud melepaskan ikatan. Dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk kebahagiaan berumah tangga. Talak juga merupakan suatu perkara yang dibenci oleh Allah tetapi dibenarkan. Seterusnya kita pergi pada hukum talak. Hukum talak dari segi wajib yang pertama adalah jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi. Yang kedua pula adalah dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal mencapai kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Yang ketiga, apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik. Dan yang keempat pula, jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami. Seterusnya, hukum talak dari segi haram pula adalah yang pertama, menceraikan isteri ketika sedang haid dan nifas. Yang kedua, ketika isteri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi. Yang ketiga, ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya. Dan yang keempat, menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus atau talak 1 tetapi disebut berulang kali sehingga cukup 3 kali atau lebih. Seterusnya, hukum talak dari segi sunat pula. Yang pertama, suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya. Dan yang kedua pula, isterinya tidak menjaga maruah dirinya. Hukum talak dari segi makruh pula, suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Dan yang terakhir, hukum talak dari segi harus, suami yang lemah keinginan nafsunya atau isteri belum datang haid atau telah putus haidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang rukun-rukun talak. Rukun-rukun talak ada 4, iaitu yang pertama, suami. Suami ialah orang yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya. Yang kedua pula ialah isteri. Talak tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang bukan isterinya. Yang ketiga pula ialah sirah. Sirah ialah ijab kabul, iaitu lafaz talak. Yang keempat pula ialah qasad. Qasad ialah niat ataupun berkehendak. Orang yang melafazkan talak ni, dia betul-betul berkehendak ingin melafazkan talak tersebut. Kalau dia melafazkan talak tu secara main-main, maka talak tersebut tidak jatuh, melainkan dia bersungguh-sungguh melafazkan talak tersebut. Syarat-syarat sah talak yang pertama ialah yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, baligh, berakal dan melafazkan talak dengan kemahuannya sendiri. Jika lafaz talak dilakukan oleh orang yang tidak berakal ataupun tidak baligh, maka talak tersebut tidak jatuh. Yang kedua pula ialah isteri yang ditalakkan mestilah dalam keadaan yang suci. Jika menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang mengandung, maka talak tersebut tidak jatuh. Yang ketiga ialah lafaz talak yang membawa maksud penceraian sama ada soreh ataupun kinayah. Soreh ni bermaksud jelas ataupun terang. Sebagai contoh, dia kata aku ceraikan kau, aku talakkan kau. Kinayah pula bermaksud tidak jelas. Jadi bila tak jelas, kita kena tanya balik dia apa maksud sebenar yang dia nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Sofia binti Masiran akan menerangkan tentang tajuk jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak terbahagi kepada 3 bahagian jika dilihat dari 3 sudut yang berbeza. Jika dilihat dari sudut kelafazan talak, ia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Apakah itu lafaz sarih?
Lafaz sorak ialah lafaz yang jelas dan tiada makna yang lain. Sebagai contoh, aku ceraikan engkau. Justru, apakah pula lafaz kinayah? Lafaz kinayah ialah lafaz talak yang tidak jelas, iaitu lafaz talak ataupun selain talak. Sebagai contoh, aku lepaskan kamu. Kamu haram bagiku. Lafaz kinayah ini tidak akan jatuh sekiranya suami tiada niat. Pembahagian kedua pula iaitu talak sunni, talak bidai atau selain keduanya iaitu sunni dan bidai. Perempuan yang diceraikan perlulah berada dalam 3 keadaan ini. Yang pertama, suci daripada haid dan nifas, dan selama dia suci tersebut, dia tidak disetubuhi oleh suaminya. Keadaan kedua pula telah disetubuhi oleh suami, ceraikan dalam keadaan haid dan nifas, ataupun diceraikan dalam keadaan suci tetapi dalam tempoh suci tersebut suaminya telah menyetubuhi. Keadaan ketiga pula diceraikan ketika keadaannya masih kecil dan belum pernah haid, ataupun telah diceraikan ketika telah putus haid, ataupun telah diceraikan ketika hamil yang hamilnya telah pasti, ataupun diceraikan ketika suami belum pernah menyetubuhi isteri daripada selepas akad nikah sehingga waktu diceraikan, ataupun dia sendiri yang telah meminta untuk dilepaskan secara hulu. Seterusnya kita akan pergi kepada talak sunni. Talak sunni ialah talak yang harus. Talak bentuk ini jatuh. Talak ini bertepatan dengan syariat Islam sekiranya suami ini menceraikan isteri dengan talak 1 ataupun talak 3 sekaligus. Tetapi disunatkan kepada suami untuk menceraikan talak 1 dan 2 sahaja. Hal ini supaya si suami dapat merujuk isteri kembali sekiranya menyesal dengan tindakannya. Seterusnya, talak bid'i. Talak bid'i dikategorikan sebagai talak yang haram. Talak ini jatuh akan tetapi si pelakunya iaitu suami berdosa. Sebab-sebab mengapa talak bid'i diharamkan? Ianya diharamkan kerana akan menyebabkan tempoh iddah bagi perempuan dipanjangkan. Hal ini akan memudaratkan perempuan tersebut. Yang terakhir sekali iaitu talak selain daripada sunni dan bid'i. Talak ini dikategorikan sebagai harus dan tidak diharamkan. Hal ini kerana tidak memudaratkan isteri. Hal ini kerana isteri yang masih kecil ataupun isteri yang sudah putus haid, anggaran iddahnya dikira menggunakan bulan. Begitu juga dengan isteri yang mengandung, iddahnya sehingga melahirkan anak. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada tajuk talak yang dimiliki oleh suami. Kita ketahui bahawa talak pada asalnya memang dimiliki oleh suami. Walau bagaimanapun, isteri juga boleh mendapatkan hak talak dalam keadaan tertentu. Yang pertama, jika ia dimudaratkan oleh suami. Yang kedua, jika suami cuai dan tidak memenuhi hak isteri. Pada waktu ini, kadi boleh menjatuhkan talak dengan keinginan isteri. Selain itu, kita juga bertanya berapa kalikah suami berhak menjatuhkan talak ke atas isterinya, kerana pada asalnya dia adalah pemilik hak tersebut. Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran yang menetapkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 239, talak yang boleh rujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, menceraikannya dengan cara baik. Kat sini maksud dia
talak yang boleh dirujuk hanyalah 2 kali, talak 2. Talak 1, talak 2. Jika dia menceraikan isteri dia dengan talak 3, maka ada syarat-syarat lain pula. Okey, sambungannya Al-Baqarah ayat 230. Sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Seperti yang saya cakap tadi, ayat di atas menerangkan suami berhak menceraikan isterinya sebanyak 3 kali. 2 kali daripadanya adalah talak raj'i, iaitu boleh dirujuk kembali. Dan talak ketiga ialah talak yang tidak boleh dirujuk melainkan dengan syarat yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya kat sini kan, talak yang suami boleh rujuk kembali hanya talak 2 sahaja. Talak 1 dan talak 2. Oleh itu, ijma' ulama' mengatakan bahawa suami memiliki 3 talak dan talak yang ketiga adalah talak ba'in, yang selepasnya tidak boleh dirujuk lagi. Dia hanya boleh rujuk kembali dengan beberapa syarat. Syarat-syarat sah talak ialah yang pertama, akad nikah telah disabitkan berlaku. Contohnya, tak jatuh talak sekiranya mereka belum berkahwin. Yang kedua, waras serta sempurna akalnya. Tidak salah kalau talak itu disebut oleh kanak-kanak ataupun orang gila. Okey, apa hukum talak orang mabuk? Orang yang mabuk disebabkan ubat yang mesti digunakan dan tidak mabuk selepas menggunakannya atau dipaksa dengan ugutan supaya meminum minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan dan dimasukkannya ke dalam tubuhnya. Hukumnya adalah sama dengan hukum kanak-kanak, orang yang tertidur dan orang yang lupa. Jika dia mabuk dengan niat dan pilihannya sendiri tanpa sebarang keuzuran, talak adalah jatuh dan berlaku. Hukumnya sama seperti hukum yang waras. Yang ketiga, mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi. Talak yang dilafazkan secara paksa tidak jatuh, iaitu talak paksaan hendaklah mengambil kira syarat-syarat paksaan. Itu sahaja tajuk talak yang dimiliki oleh suami.